Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Awan di Sarawak 15 minit bersama saya malam ini. Mari kita saksikan tajuk utama Awan di Sarawak untuk malam ini. Kita juga mengadakan satu pemantauan yang ketat di sempadan kerana imported cases banyak. Aktiviti ziarah menziarah dan ianya dihadkan pada hari pertama sahaja. Mi Kampua Sibu diterbangkan ke Kuching. Satu kes positif dicatatkan dalam perkembangan terbaru COVID-19 di Sarawak. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPPN Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Ugambas berkata, kes itu melibatkan pelajar pulang dari Indonesia. Bimbang akan pertambahan kes import dan masalah pendatang asing tanpa izin, kawalan sempadan akan terus diperkasa. Angkatan Tentera Malaysia telah menangkap 27 orang parti yang cuba untuk keluar dari Sarawak, dan mereka juga telah menumpaskan satu usaha nak menyeludup barang ke Indonesia, dan mereka telah merampas barangan yang diseludup dari Terpeduk yang bernilai ringgit Malaysia RM169,554.65. Pihaknya akan memastikan pengawasan berterusan di setiap laluan pintu masuk negeri itu sepanjang tempoh PKPB. Beliau berkata demikian pada sidang media harian JPBN di Kuching pada Rabu. Selepas penguatkuasaan PKPB yang memerlukan mana-mana pergerakan di antara daerah memohon permit secara bertulis kepada pihak polis, kelonggaran diberikan kepada penjawat awam dan perkhidmatan penting yang tinggal di antara dua daerah. Bagi pejabat awam dan bagi perkhidmatan penting yang pegawai-pegawainya yang tinggal di antara dua daerah seperti Kuching, Semerahan, Kuching, Serian, Pauk Kuching dan lain-lain. Mereka hanya perlu menunjukkan surat arahan dari majikan. They don't have to go to police station, but they can get a letter from the head of department or head of the agency membenarkan mereka bergerak dari satu daerah ke satu daerah. Selain daripada yang tersebut, mereka hendaklah memohon pamit daripada pihak polis. Sementara itu, bagi rakyat Sarawak yang balik dari Semenanjung, Sabah dan Labuan, mereka akan dikuarantin di rumah. Namun, bagi bahagian Miri, khasnya kawasan pedalaman seperti Bario, Mulu dan Long Lama, di mana tidak ada kemudahan saringan COVID-19, mereka dikehendaki berada di pusat kuarantin untuk diambil sampel. Sekiranya sampel negatif, barulah mereka dibenarkan pulang ke rumah. Dalam pelaksanaan PKPB bagi sektor hospitality pula, SOP ditetapkan adalah seperti berikut. Aktiviti ziarah menziarahi sempena Hari Raya Aidilfitri dan Hari Gawai hanya dibenarkan sehari sahaja. Mengambil contoh Hari Raya Aidilfitri, aktiviti itu hanya boleh dilakukan pada Hari Raya pertama dengan maksimum 20 orang ahli keluarga terdekat, dan tiada lagi Hari Raya sebulan dan tiada lagi rumah terbuka untuk tahun ini. Mesyuarat khas MKN semalam telah memutuskan untuk menghadkan aktiviti ziarah menziarah, dan ianya dihadkan pada hari pertama sahaja, pada hari raya pertama sahaja, dan terhad kepada ahli keluarga terdekat sahaja dan tidak boleh melebihi 20 orang. Selain itu, Ismail Sabri menambah, aktiviti ziarah itu perlu ambil kira saiz sesebuah rumah bagi memastikan SOP penjarakan sosial dipatuhi. SOP lain juga perlu diikuti sewaktu mengunjung di dalam rumah bersama dengan keluarga terdekat tersebut.
sanitizer, hand sanitizer mesti digunakan, ataupun kalau tidak ada hand sanitizer, basuh tangan dengan sabun sewaktu melawat untuk berhari raya. Kalau boleh, galakkan memakai topeng muka, dan yang pentingnya adalah social distancing. Sementara itu, satu jawatankuasa penguatkuasaan dan pemantauan SOP PKPB pada Hari Raya Aidilfitri dan Hari Rawai bakal ditubuhkan. Bagaimanapun, penubuhan itu masih lagi dalam kajian dan mengikut kepada keperluan. Apa yang penting adalah sikap individu itu sendiri untuk memahami tujuan garis panduan dan SOP yang dikeluarkan kerajaan. Mananya 23,000 jenis perniagaan yang telah dibuka dan bagi pemaluman pada kita. Itu juga cabaran. But we will form a enforcement team to meet the requirement. So as need arise, kita akan tumbuhkan lagi jawatankuasa penguatkuasaan. Peraturan dibuat bukan untuk menghukum. We are not punishing. This peraturan is to make sure all Sarawakian are safe. Perkhidmatan feri Krian yang digantung sejak 24 Mac lepas disambung semula. Bagaimanapun, hanya sebuah feri dibenarkan beroperasi dalam tempoh penguatkuasaan PKPB ini dari jam 6 pagi hingga 10 malam. Pengendalian feri juga tertakluk kepada SOP yang ditetapkan kerajaan. Dengan penyambungan semula operasi ini, ia akan mempercepatkan perjalanan dari Pusa ke Kabung dan perkampungan sepanjang jalan utama Pusa Kabung. Langkah ini juga selari dengan PKPB yang dikuatkuasakan bermula 12 Mei. Tiada tindakan diambil pada hari pertama pembukaan sektor ekonomi di Sarawak di atas kesalahan melanggar garis panduan ditetapkan. Namun, tidak bermakna pemeriksaan dilonggarkan. Pasukan petugas khas akan terus memantau ketat dan memastikan premis pelbagai sektor mematuhi SOP yang ditetapkan. Untuk negeri Sarawak, since kita bermula pada hari ini, semalam, mana pihak jawatankuasa pengurusan bencana negeri Sarawak bagi peluang sehingga ni hari Sabtu ni lah, minggu, untuk mereka untuk dia orang adapt pada SOP yang telah kita keluarkan tu. Selain pusat komersial, premis seperti terminal pengangkutan, tempat ibadat serta tapak pembinaan jadi tumpuan pemeriksaan. Jadi kita akan buat rodaan semasa rodaan oleh tugas tadi, sama-sama dengan kenderaan MPV dan juga kita akan juga adakan rodaan. Dan jika ada komplain daripada orang ramai, kita akan terus pergi ke lokasi lah untuk mengambil tindakan. Jelasnya pematuhan setakat ini memperlihatkan orang ramai dan peniaga masih cuba adaptasi dengan cara baru SOP PKPB. Selain itu, Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching merekodkan 1,248 permohonan rentas daerah sejak PKPB berkuat kuasa. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Awang Din Awang Gani berkata, 28 daripada permohonan berkenaan tidak diluluskan. Jelasnya antara sebab permohonan ditolak adalah tiada tujuan dan alasan munasabah. Orang ramai di Kuching yang ingin membuat permohonan rentas daerah boleh berbuat demikian di kaunter permohonan di luar Balai Polis Sentral. Ia dibuka dari jam 8 pagi hingga 5 petang. Kita pun tengok dia macam tiba-tiba marah ke apa-apa, jangan ikut sekali melenting lah. Bagi yang masa ni kita kena faham macam mana, rasa macam cikgu dia kat sekolah kan, dapat faham dengan dia, macam dapat sapaan dia kan. Sekarang ni masa kita lah pula. Itu pesanan Rizwan ayah kepada Ryan Mika, kanak-kanak autism berusia 7 tahun yang juga pelajar Persatuan Autism Kuching KAA. Menurut Rizwan, semasa PKPB, anak-anak autism ini perlu didedahkan dengan infografik COVID-19 yang menarik supaya mereka faham dan tidak memberontak dengan keadaan tersebut. Peranan TV masa ni, multimedia boleh kata dia tengok iklan kan banyak dalam TV beritahu yang bahaya yang COVID-19 tu apa-apa Jadi dia orang tahulah, dia orang aware lah benda tu kan. Tak boleh keluar buat masa ni sebab bahaya Jadi tak adalah nak macam tantrum nak pergi keluar, nak pergi jalan-jalan ke apa. Jelasnya, aplikasi Google Classroom juga digunakan untuk pastikan latihan dari sudut pendidikan anaknya itu dipenuhi selain aktiviti fizikal yang disarankan oleh pihak KAA sendiri. Kita kena faham
Bila masa dia nak buat kerja, bila masa dia tak nak buat kerja. Jadi okey, kalau kita tengok dia start marah ke apa, melenting ke apa nak, okey, bagi dia rehat dulu. Okey, nak main ke apa kan. Lepas tu dah start, enjin dah sejuk balik, sambung balik, buat ni task. Selain itu, aktiviti seperti mengemas rumah, menyiram pokok, termasuk melukis juga dilakukan seorang lagi anak-anak autisma, Damien Clark, yang berusia 13 tahun. Ayah Damien, Roy Clark, berkata minat kanak-kanak istimewa ini perlu disokong kerana ia mampu berkembang kepada sesuatu yang lebih positif. Dan saya selain daripada melukis pun, dia pun suka, kami pun berinya peluang untuk macam aktiviti bersenam. Dalam masa PKP tu, dia pun belajar macam ni mau main basikal. Dalam masa sehari dua, dia lalu terus dapat main basikal. Bagi kita yang normal, ada yang tertekan dengan PKP ini. Ini kan pula anak-anak autisma yang sangat aktif dan dahagakan aktiviti luar yang menyeronokkan. Dan ini pula mi kampua, makanan tradisi sinonim dengan masyarakat Cina, Fuchao Sibu yang menjadi hidangan pelengkap sarapan pagi mereka. Tapi kini orang ramai juga tidak perlu pergi ke Sibu untuk merasai makanan ini. Resepi pembuka selera tersebut boleh dinikmati di Bandaraya Kuching selepas anak jati Cina dari Sibu, anak jati Cina Muslim dari Sibu ini tekad membuka kedai menjual mi kampua di bandaraya itu. Bagi usahawan Muhammad Sadikin Fairuz Lim, terdapat 6 variasi mi kampua miliknya. Antaranya kampua masin, kampua sos dan kampua manis. It is antara my goal lah to spread makanan Cina ke kaum-kaum lain lah, especially orang Melayu, orang Islam lah pada awal lah, because makanan Cina banyak actually, banyak variety-nya, banyak lah. Cuma kita orang Islam saya dah pernah ada chance. Saya ada chance untuk merasanya, because takut one thing is the thing that we always takut is halal. Menceritakan lanjut, keistimewaan mi kampua Sibu terletak pada bahan asasnya iaitu mi yang lembut dan kenyal selain bahan-bahan dari resepi asli. I purposely do research di Kuching. I find for quite some time saya akan mencari supplier, try one by one until kami nemu yang supplier yang paling exactly rasa dengan rasa Sibu pun. Because I want to give the best experience to the customer. Among simok macam mula kerja halang, kelak orang buat asa tu mi kampung Sibu, kelaknya pergi Sibu pasti sama rasa. Buat masa ini, perniagaan Sadikin Lim hanya beroperasi secara dalam talian bagi menghormati bulan puasa. Sekian Awani Sarawak untuk hari ini. Marilah kita sama-sama patuhi SOP yang ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Saya Asim Hassan, kita jumpa lagi.